Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid dan rahmatan Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama membincangkan tajuk yang ke-18, pelajaran yang ke-18, iaitu kerajaan Khulafa Ar-Rashidin dalam bidang sirah tingkatan 4. Okey, untuk rujukan murid, anda boleh melihat dalam buku teks pendidikan Islam kita pada muka surat 154 hingga 162. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Khalifah itu ialah orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Senang kita mau faham, kalau kita di Malaysia lebih kepada Perdana Menteri lah, ataupun mungkin yang di Pertuan Agong. Okey, Khulafa Rashidin ialah gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang keempat iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pemerintahan bagi Khulafa Ar-Rashidin ini berkuasa selama lebih kurang 29 tahun, iaitu bermula pada tahun 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Baiklah murid-murid, kita teruskan pula dengan ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Kita akan melihat ciri kepimpinan bagi setiap khalifah yang 4 yang kita sebutkan di awal tadi. Okey. Ciri kepimpinan bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada 4, iaitu yang pertama tegas, iaitu tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Yang kedua iaitu mengamalkan syura, iaitu mengambil kira pandangan sahabat dalam menentukan strategi peperangan. Yang ketiga berpanjangan jauh, iaitu mengerahkan Zaid bin Thabit menguasai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran kerana ramai penghafaz terkorban dalam peperangan Yamamah. Yang keempat iaitu setia dengan arahan Rasulullah SAW, meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Seterusnya Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ciri kepimpinan yang pertama ialah adil, iaitu memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar menjadi rakyat biasa. Yang kedua cekap, iaitu menubuhkan majlis syura dan beberapa jabatan baharu serta mengemaskini Baitul Mal, membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap. Yang ketiga ialah berfikiran terbuka, bersedia ditegur Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang Badar. Dan yang keempat, tegas, iaitu menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa perang Yamamah. Ciri kepimpinan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pula yang pertama berpandangan jauh, iaitu menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit demi memelihara kesucian Al-Quran. Yang kedua prihatin, iaitu menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam.
Yang ketiga, berfikiran terbuka, iaitu melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Beliau juga telah membenarkan sahabat keluar daripada kota Madinah. Yang keempat, menubuhkan angkatan tentera laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam, khususnya di Syam dan Mesir. Ciri kepimpinan bagi Khalifah Ali bin Abi Talib pula ialah yang pertama, berilmu, iaitu memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Yang kedua, berani, iaitu menyertai hampir ke semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Yang ketiga, iaitu tegas, memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Ushra untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Yang keempat, berpandangan jauh, iaitu menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pula, kita sama-sama bincangkan pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin ini. Okey, pencapaian dari aspek agama, Khalifah Abu Bakar berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Khalifah Umar bin Al-Khattab pula menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Okey, dari aspek politik, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pembukaan wilayah baharu di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Khalifah Umar bin Al-Khattab menubuhkan Majlis Syura, Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Khalifah Uthman bin Affan berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika serta menawan Pulau Cyprus. Dari segi ekonomi pula, Khalifah Umar bin Al-Khattab memperkenalkan pelbagai cukai baharu, memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan di Mesir dan di Busrah. Ketiga, mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyak hasil pertanian. Khalifah Ali bin Abi Talib pula meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Dari aspek sosial, Khalifah Umar bin Al-Khattab mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah, memperkenal undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat. Yang ketiga, membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Dari aspek ketenteraan pula, Khalifah Uthman bin Affan menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan peluasan kuasa. Khalifah Umar Al-Khattab pula meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq, membuka Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Dari segi aspek pendidikan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran. Susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Khalifah Umar bin Al-Khattab pula menubuhkan sekolah iaitu Al-Qutab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Khalifah Uthman bin Affan pula menyelaraskan bacaan dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Uthmani. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pula apakah iktibar daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin ini. Yang pertama, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Yang kedua, kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Yang ketiga, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar dapat menjadi contoh teladan yang baik. Baiklah murid-murid dan rahmati Allah sekalian, sekadar itu sahaja pembelajaran kita untuk tajuk kali ini. Semoga kita lebih mengenali dengan pembelajaran kita hari ini, kita lebih mengenali
kerajaan Khulafa ar-Rashidin yang diterajui oleh 4 orang khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh terus bertanya dengan Ustaz, ataupun boleh juga bertanya pada dalam ruang komen yang ada di bawah. Okey, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.